Kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan topik kesihatan. Hari ini kita akan berbicara berkenaan kanser. Masih ada harapan. Dan sepatutnya bila kita bercakap berkenaan kanser ini, ia merupakan satu daripada penyakit tidak berjangkit yang menjadi penyebab kematian kedua tertinggi di dunia termasuk di Malaysia dengan jumlah kes dan kematian yang meningkat saban tahun. Jadi untuk kita membicarakan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Nur Saliha Ibrahim Tamin yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Nawar. Okey, Doktor. Mungkin untuk permulaan ini, kita kongsikan kepada masyarakat di luar sana, apa antara jenis-jenis kanser yang dikategorikan paling tinggi direkodkan di Malaysia, Doktor? Di Malaysia, yang menawar kanser paling utama in general population ialah kanser payudara. Biasa dengar kan? Diikuti dengan kanser usus besar, colorectal, dan kanser paru-paru. Untuk wanita, kita biasa kanser paru-paru, kanser breast, payudara, diikuti kanser colorectal dan kanser cervix. Kalau lelaki, kanser colorectal dulu. Baru kanser paru-paru, kanser prostat. Itu tiga top utama lah. Itu antara yang utama, Doktor? Bukan antara itu yang paling utama kepada Malaysia. Dan kanser breast ni memang satu dunia yang paling utama. Dengarkan kawan, jiran, saudara mara. Kan? Ya, betul. Sudah pastinya itu antara perhatian kita untuk pagi ini, untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat di luar sana. Jadi dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini, bagaimana dari segi statistik kes bagi kanser di Malaysia? Adakah memperlihatkan peningkatan, Doktor? Ya, sama seperti di luar sana, meningkat. Kes meningkat. Dan sebab kita tahu dia punya kanser ini bila kita NCD. Bila NCD adalah penyakit tidak berjangkit yang berkait dengan usia, kan? Semakin usia kita meningkat, semakin banyak kes. Dan kita pula terdedah dengan faktor-faktor luaran yang menjurus kepada peningkatan penyakit-penyakit kanser termasuk kanser. Memang meningkatlah. Okey, ini perhatian utama kita. Jadi bila kita melihat kepada statistik ini untuk kita menggambarkan bahawa keadaan ini semakin meningkat saban tahun. Jadi apa antara punca utama menyebabkan kanser ini semakin meningkat dalam kalangan masyarakat? Adakah disebabkan oleh gaya hidup dan juga faktor pemakanan, Doktor? Betul. Sebab faktor kanser ni dia multifaktorial. Dia boleh diubah atau tak diubah. Yang tak diubah contohnya usia, saya kata tadi kan, jantina, orang lelaki tak dapat kanser cervix ya. Yang perempuan tak dapat kanser prostat. Kalau keluarga dah ada sejarah kanser, kalau yang boleh ubah tu kita boleh ubah. Macam itulah yang Munawar kata. Cara hidup kita, makan tak jaga, tak exercise, merokok yang pertama, biasa sebut tadi kan. Merokok paling utama, tak exercise, makan tak jaga, obes. Obesity je salah satu faktor risiko untuk kanser dan dia menyebabkan 13 jenis kanser untuk obes sahaja. So macam memang kita aktif hidup, exercise kita kena buat, makan kena jaga, stay healthy buat kata orang. Betul. Itu paling utama, Doktor. Untuk kita mengekalkan gaya hidup sihat dan kita mengamalkan pemakanan yang seimbang dalam kehidupan kita untuk memastikan kesihatan kita terjaga, insya-Allah. Dan sepastinya, Doktor, bila kita bercakap berkenaan kanser ini juga, apa antara cabaran daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri? Mungkin ada kesalahfahaman ataupun stigma masyarakat berkenaan kanser ini, Doktor? Betul, kanser stigma disease. Dan sebab tu kita nak sehari ini sebenarnya hari kanser dunia 4 Februari, dan kita punya tema satu dunia ialah rapatkan jurang kanser, close the care gap. We have a lot of gaps kat Malaysia, dekat dunia pun sama. So cabaran kita nak beri rawatan atau penjagaan yang sama pada semua orang. Kan? Tapi kita tahu semua orang dapat rawatan yang sama, tapi kita tahu orang yang duduk jauh di luar bandar, akses kepada hospital jauh, kan? Betul. Lepas tu kita punya pusat rawatan kita ada banyak kat pusat-pusat bandar, bukan luar bandar. Itu adalah satu cabaran yang kami perlu hadapi dan dihadapi oleh pesakit juga. Dan lagi satu cabaran kami hadapi sangat-sangat ialah orang tak buat saringan. Kan? Orang kita Malaysia ni tak tahu kenapa dia tak buat saringan, kan, tak suka kan. Saringan kesihatan pun tak ramai. Saringan kanser memanglah juga kan. Itu kita perlu tingkatkan supaya kanser kita menurun. Selagi tak buat saringan, selagi orang tak sihat, orang aku sihat, nak buat saringan. Betul. Aku tak nak tahu. Tak nak tahu memang. Aku tahu tu sakit, baik aku tak tahu kan. Sama juga diabetes. Takut cek gula kan, aku kencing manis selain makan. Kan sama kan. Itu yang stigma kita, persepsi yang kita kena ubah. Dan stigma kanser memang besar. Orang kena kanser dia diam, tak beritahu orang. Betul kan? Sebab aku tak tahu orang kena kanser. Tak tahu kenapa. Itu sesuatu yang kita perlu ubah. Kanser stigma disease, but then we have to change that. Maksudnya orang kena bagi tahu supaya kita boleh bantu. Sebab kanser ni memerlukan bantuan. Banyak.
Perlu memerlukan bantuan dan juga sokongan daripada semua pihak. Betul. Dan sudah pastinya doktor, kalau kita bercakap berkenaan kanser ini, salah satu perkara yang sangat membimbangkan kita adalah berkenaan situasi apabila pesakit tersebut datang ke hospital, mereka sudah berada pada tahap akhir ataupun tahap 3 dan juga tahap 4. Jadi apa antara punca menyebabkan mereka berada dalam keadaan tersebut? Betul. Pertama sekali tadi doktor menyatakan kurangnya melaksanakan saringan. Betul. Bila lagi satu mereka tak aware dari tanda gejala. Kan tanda kanser ni kadang ada, kadang tak tahu. Tak semestinya ada. Kadang orang tahu-tahu tak ada apa-apa sihat. Tiba-tiba dah tahu tu stage 3 and 4. Lagi satu macam sikit-sikit je tanda. Tak adalah. Bukan ni bukan. Sakit perut sikit. Bukan. So dia ignore. So kita jangan ignore. So macam memang kanser-kanser kita memang kita tahap 3 dan 4 adalah more than 60%. It is very membimbangkan. Kita nak tahap tu turun supaya sebab apa bila orang dapat kesan awal, perawatan lagi semudah. Lagi murah. Betul. Not complicated. Ubatnya tak kompleks, mudah. Tapi datang stage awal akhir tu kadang orang dah buat saringan dia lari, tak nak, aku nak buat perawatan lain dulu. Nak cuba dulu. Kan? Betul juga kan? Dia come back dengan stage at later stage yang bila later stage memang agak sukar lah nak sembuh seperti biasa sekala. Sebab prognosis kita bergantung pada tahap kita di kerasan. Dan selagi lewat-lewatkan kanser tu akan merewak. Sudah pasti itu yang kita tidak mahu doktor, daripada ianya menjadi semakin serius. Tadi doktor dah menyentuh berkenaan mungkin ada segelintir pesakit-pesakit kanser di luar sana yang mengambil inisiatif untuk mendapatkan perubatan secara tradisional daripada individu-individu yang tidak bertauliah. Jadi pandangan doktor berkenaan kaedah-kaedah sebegini doktor. Pada kami kan janganlah, sebab kami nak bagi rawatan yang proven efektif. Yang kalau kami ubat-ubat kami kita ada fasa-fasa kajian, 4 kajian fasa, 4 fasa kajian di luar sampai ke manusia. Berkesan betul-betul baru kita bagi pada manusia. Tapi kesan sampingan yang luar tu is not effective. Selalu macam testimoni makan ubat ni, belalai gajah ni, apa daun-daun tu kan nanti sihat, tapi mungkin dos tu betul. Mungkin ubat tu betul tapi banyak dos banyak sebab kita ubat kita extracted from sesuatu kan. Kalau daun tu mungkin 2 lori nak makan sekali kot. Kita tak tahu ubat tu berkesan tak kesan kan. And ubat-ubat luar tu bukan murah pun kan. Mahal kan juga. Tak murah. Tapi sebab orang kita kadang takut hospital. Tak nak hospital, tak nak bedah. Kan? Bercakap berkenaan stigma takut kepada hospital, takut menjalankan rawatan tersebut. Ada juga stigma dalam kalangan masyarakat di luar sana yang takut untuk menjalankan kemoterapi. Katanya akan memberi kesan kepada fizikal dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita membuang stigma-stigma tersebut, doktor? Betul. Kanser kemoterapi mana kesan sampingan. Tahap keterukan bergantung pada individu. Tahap badan punya imun sistem ya. So setengah orang mungkin kurang di pinggiran, setengah orang mungkin lebih. Memang ada kesan sampingan yang dia perlu lalui. Tapi itu sementara. Bukan berterusan sebab bila kita bagi ubat memang ada kesan badan kita kan. Kita sebab itu kadang orang lari. Kesan sampingan tu sakit. Tapi kita ada ubat untuk merawat kesan sampingan. Ubat muntah. Selalu muntah kan. Bagi ubat tahan muntah. Kalau sakit badan kita ada acupuncture. Kita ada offer kat hospital. Orang tak tahu kan. So memang orang takut. Kita janganlah lari pada ubat. Kita please adhere kepada kita punya regime. Supaya ubat tu berkesan. Lepas tu memang itulah tak nafikan ada kesan. Tapi please adhere to dia sampingan yang sekejap. Dan lagi satu kena positif lah kita. Kita sebagai pasal kena positif. Orang kata kau cakap senang. Cakap positif. Aku merasa kau tahu kan. Kan? Tapi memang kita kena positif. Dan bila positif tu selalunya in fact kalau kanser-kanser ni dia kanser akan datang balik kan. Recurrence chances of recurrence akan berkurang. Kalau dia aktif, dia makan jaga, recurrence tu akan berkurang. Sebab kanser biasa boleh berulang. Kena jaga tu. Sebab kita kena aktif, positif. Bila you positif thinking, aku nak sihat. Kena berusaha. Tapi ubat yang betul lah. Jangan ubat yang tak terbukti berkesan. Nanti datang balik ke Kementerian Kesihatan, ubat kita, hospital kita dengan tahap yang lebih dan akan mahal. Dia bukan sendiri lagi dah. Akan pembedahan. Dia akan perlukan kemoterapi, target terapi, radioterapi semua perlu. Kos lagi mahal kan. Okay. Doktor, kadang-kala doktor apabila seseorang tersebut didiagnos mengidap kanser, khususnya bagi tahap akhir ini 3 dan 4, mereka kadang-kala putus harapan doktor, menyangkakan bahawa inilah pengakhiran dalam kehidupan dan juga mereka tidak akan sembuh. Jadi bagaimana doktor untuk kita memberi pemahaman yang jelas kepada masyarakat? Mereka masih ada harapan.
harapan tu bergantung kepada efek rawatan dan pada diri mereka sendiri. Positive thinking tadi. Ada harapan sebab kita masih ada survival yang stage 3 and 4 diagnosed masa tu tapi masih hidup. Cuma tu kata harapan tu tetap ada tapi kena usaha dengan rawatan yang tepat yang betul berkesan dan kena tahankan sampingan lah. InsyaAllah boleh sihat tapi mungkin bergantung kepada tahap kalau boleh janganlah dilewat-lewatkan. Dah tahu stage 3 and 4 tu jangan pula tangguh, nantilah aku cuba lain dulu. Sebab kadang tak ada, tu kata stage 3 pun kadang tak ada simptom. Itu yang jangan bertangguh. Itu cabaran. Jangan bertangguh. Ya, jangan bertangguh. Okey, jangan bertangguh untuk mendapatkan rawatan. Jadi apa antara implikasi kepada kesihatan ataupun yang boleh berlaku kepada pesakit kanser sekiranya mereka menangguh-nangguhkan rawatan ataupun tidak mengikut disiplin seperti yang ditetapkan oleh doktor-doktor? Akan merebak cepatlah. Sebab once merebak susah nak rawat. Sebab kalau setempat saja, sebab kanser ni ada stage kan. Kalau stage 1 kat tempat tu je, stage 2 merebak sikit, 3 lagi tempat banyak. Kalau stage 4 dah merebak banyak tempat. Kalau dah merebak banyak tempat ni nak bagi ubat agak suka targeted therapy dan ambil masa juga. Kan? So memang itu cabarannya lah. Tapi memang jangan tangguhkan. Sebab dia akan lagi cepat merebak. Kita nak kawal merebak atau perebakan tu. Sebab tu kadang bila kadang kata stage 4 kita bagi ubat untuk reduce the kebetulan tu, reduce the size dulu baru kita bagi ubat yang lain. Kadang-kadang dapat kemoterapi untuk reduce the size dulu lepas tu bagi target terapi. Memang apa pun kena bertindak pantas. Don't delay the treatment, don't delay saringan juga. Betul. Mulakan dengan melakukan saringan secara berkala untuk kita memastikan tahap kesihatan kita. Kita tak tahu bagaimana keadaan kesihatan kita. Jadi doktor, untuk bercakap berkenaan kanser ini, ada tak apa-apa contoh cadangan daripada doktor, pakar perubatan sendiri, makanan-makanan yang baik untuk kita mengelakkan kanser, doktor? Makanan yang baik pada kita ikut sunnah lah, makan yang sihat. Kan sebab kanser kalau dikatakan makanan, dia kata makan yang tinggi lemak tak elok kan. Yang kurang serat sama juga. Daging merah sama juga, kadang kurangkan. Banyakkan ikan sebetulnya. Tapi benda-benda tu kita kan makan bersederhana makan. Jangan makan yang fast food yang banyak lemak-lemak kan. Orang kita suka makan lagi sedap, lagi banyak lemak. Lagi banyak dia punya, itu bahayanya. Kan? Tu kita minta close to care gap. Tu kanser dia teman untuk 3 tahun sebenarnya. Hari ni tahun kedua. Okey doktor, sempena Hari Kanser Sedunia ini, bagaimana doktor melihat tahap kesedaran masyarakat berkenaan kanser khususnya di Malaysia ini dan apa antara program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri untuk memperkasakan kesedaran masyarakat di luar sana? Tak dinafikan rakyat Malaysia ni masih kurang kesedaran pasal kanser dan penyakit lain juga. Ni masih kurang kesedaran. Lagi satu dia sedar tapi praktis tu kurang. Tahu tapi tak bertindak. So dia sedar kena selari dengan tindak balas lah. Memang tak cukup. Kita perlu tingkatkan lagi kita punya promosi. Sekarang kita banyak through social media kan, macam infografis kita belas kat Twitter, kat Facebook macam contoh. Kat Facebook semua tu dan of course kita berterusan dan kita juga terapkan kesedaran kanser dalam kospen. Mana kospen kan? Sukarelawan kospen kita masukkan terapkan mereka juga supaya orang tahu dan dia sampai kepada komuniti dia. Kepentingan kanser saringan jangan bertangguh. Memang kita terapkan itulah, memang aktiviti berterusan. Dan kita tahu kita perlu tingkatkan lagi sebab to change people behavior is something simple. InsyaAllah sudah pastinya inisiatif dan juga program akan dilaksanakan secara berterusan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan kita melakukan saringan kesihatan secara berkala dan juga pemahaman kita berkenaan dengan kanser dan juga kepentingan untuk kita melakukan saranan daripada doktor seperti rawatan dan sebagainya. Social support jangan lupa, cancer patient need support, psychosocial support, family support, financial support pun juga. Itu antara yang paling utama juga doktor. Cabaran. Untuk kita memastikan kita dapat memberikan sokongan moral kepada pesakit-pesakit kanser di luar sana untuk mereka mengharungi tempoh-tempoh hari yang mencabar ini. So semua kerjasama, teamwork. Betul. InsyaAllah kita kuat. Kerjasama daripada kita semua, daripada seluruh masyarakat, daripada pelbagai kaum sebagai kita sebuah keluarga ataupun Malaysia Madani di luar sana. Jadi satu topik yang sangat menarik yang kami bawakan kepada anda berkenaan